أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa yang tak solat on time, sombong. Siapa yang tak suka baca Quran, sebenarnya lalai. Dan Quran solat itu dua perkara sebagai ubat kerana dunia ini penuh dengan orang yang lalai sehingga boleh syirik dan ramai orang yang sombong sehingga berbuat kezaliman seperti Firaun laknatullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yazghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah, masih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Ahlul Quran kerana sentiasa istiqamah dalam My Quran Time. Benarlah apa yang Ustaz Fazul sebut tadi, di antara ubat yang paling mujarab sekali ketika kita marah, antaranya ketika kita marah, ubat yang paling mujarab sekali ialah bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan kalau kita baca al-Quran, kita diajar, bahkan disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syaitan tu dia akan ikut serta. Kalau tak baca, tu yang jadi masalah bila baca Quran kan, macam-macam gangguan kita dapat. Saya pernah ada seorang ustaz saya, kawan saya tu, dia tengah marah. Memang tengah dia nak marah dah ni. Tapi saya tengok je dia, apa dia buat ketika dia nak marah kan. Saya nak tengok apa, sebab dia orang yang saya hormati. Saya tengok dia, saya pergi dekat dia, Ustaz tahu dia buat apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia nak marah ni, tapi lepas tu dia marah juga, tapi marah dia tu ada limit lah. Maksudnya dia kata juga apa yang dia nak sebut, tapi terkawal. Kalau saya rasa kalau tak baca auzubillah tu habis mungkin temperature naik tinggi lagi. Dia ayat 200 Ustaz, di hujung tu innahu samiun alim. Maksudnya ketika baca auzubillahi minasyaitonirrajim dia, Allah dengar terus. Dan Allah akan bantu terus waktu itu Ustaz. Jadi kalau ada yang kata baca auzubillah aja ke, tak ada buat benda lain ke? Sebenarnya perkataan itu didengar sampai Subhanallah. Ya, di situ sebenarnya dia punya rahsia mengapa ubat itu simple tapi ramai orang yang mungkin terlupa tak buat benda ini. Harapnya kita dapat amalkan Ustaz. Subhanallah. Paling mujarab. Kalau tak percaya, cuba kita buat. Nak balik rumah ni dalam kereta nak marah anak ni, siaplah. Siap kau, siap. Nampak watan je. Tapi kalau kita baca auzubillah, apatah lagi kalau ambil wuduk, subhanallah. Turun terus temperature kita insya-Allah. Sama-samalah, saya cakap pandai je kan, takut kita tak amal juga, tapi sama-sama kita amalkan. Subhanallah. Apatah lagi baca Quran, walaupun kita ambil pendapat sunat baca auzubillah, tapi jangan tinggal kerana ada yang mewajibkannya, kerana inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar.
Kita lihat sama-sama sinopsis pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-196 sehingga ayat 198. Kalau semalam kita banyak bercerita tentang syirik-syirik yang boleh berlaku pada orang-orang di Mekah itu, tetapi ia berulang pada zaman ini, pada pasangan-pasangan, pada individu dalam berniaga. Maka hari ini dijelaskan tauhid kepada Allah itu bagaimana, sehingga ayat 198, ayat 199 hingga 202, dasar-dasar akhlak sosial dan bagaimana kita ingin menentang ataupun berjaga-jaga tentang musuh yang sudah pun berjanji di hadapan Allah untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Disambung pada ayat 203, iaitu Nabi mengikut wahyu ilahi dan pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan Nabi dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung itu ayat 204 hingga 206 adalah kesimpulan akhir bagaimana kita ingin mengubat dua penyakit yang dideritai oleh manusia seluruh alam, dua perkara, iaitu lalai dan juga sombong dengan mendengar Al-Quran, dan bagaimanakah cara untuk kita mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربي
بكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Surah Al-Nazim. Kalau kita jumpa ayat-ayat berkenaan dengan sajdah, ayat perintah pasti akan ada ayat sujud di situ, walahu yasjudun. Dengan kita lihat maksudnya sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka mensucikannya dan hanya kepadanya mereka sujud. Ayat ini kita disunatkan untuk kalau kita ada wuduk, kita boleh sujud menghadap kiblat, sujud dan membaca tasbih yang selalu kita baca. Kalau dibaca ayat sejadah pada hari Jumaat kan, sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi fatabarakallahu wa ahsanul khaliqin. Dibaca. Jadi kalau katakan kita tidak bersujud pun maksudnya kita membaca dulu subhanallah itu dan kita menundukkan diri kita kerana kita menjadi orang yang tidak akan sombong dengan ayat peringatan tersebut. Membawa pada resolusi kita bersama sentiasa memaafkan kesalahan orang lain ketika berdakwah, ketika menuju kebaikan, kerana itu akhlak pada ayat 199. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan ketika tidak stabil emosi dan pemikiran, dan cepat-cepat ingat Allah ketika datang bisikan jahat yang berteraskan ayat 201 sebentar tadi. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu ta'a ataupun tawa'a, maksudnya patuh. 129 kali berulang di dalam Al-Quran. Pada ayat 197 kita bertemu dengan yastati'u, tidak mampu, ada kaitan dengan ketaatan, ketaatan dan juga kemampuan di dalam kehidupan kita seharian. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita nak belajar tajwid. Hari ini huruf yang ke berapa? Ini huruf yang ke semalam kita masuk huruf yang zai. Hari ini huruf sin pula. Huruf sin itu huruf yang ke-7 daripada 15 huruf ikhfa. Sama saja. Semalam zai kan? Kerana zai dan sin makhrajnya satu makhraj. Makhraj yang satu. Iaitu mana? Hujung lidah di belakang gigi bawah. Okey. So selepas kita sebut huruf sebelum nun mati itu, katakan di sini huruf ya. Okey. Selepas kita sebut huruf ya, kita terus bersedia, kita berpindah pada makhraj apa? Makhraj huruf sin. Hujung lidah kita duduk berada standby pada makhraj huruf sin. Tinggal lagi jangan terus tekan sin saja. Habiskan dulu gunnah. Panjangkan gunnah dahulu sesuai dengan tempo bacaan kita, kelajuan kita. Kalau laju
gunnah itu dipanjangkan sekadar kelajuan tu. Kalau lambat bacaan kita satu-satu, gunnah itu dipanjangkan mengikut kelajuan bacaan kita. Contoh, fayansakhu, masa sebut ya saja, habis ya saja, lidah kita dah pergi kepada makhraj huruf selepas nun tu, huruf sin lah. Okey, dan nun tu dikekalkan pada gunnah khayshum saja. Fayansakh man sabaqa. Para penonton boleh ikut. Man sabaqa. Sesungguhnya ketiga contoh pada tanwin, fijajan subula. Kalau tanwin huruf yang pertama jim lah, jan. Pada jan tu selepas sebut ja saja, mulut kita terus bersedia berpindah pada huruf sin dan kekalkan tanwin ataupun nun mati itu pada gunnahnya sahaja. Fijajan subula. Fijajan subula. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Terima kasih.